Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya Anwar Ibrahim mengumumkan berkenaan dengan anggota kabinet. Sebelum itu, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada kamu semua yang sudah menyokong channel saya daripada kecil sampai sekarang ni. Okey lah, bolehlah tahan. Terima kasih yang sudah tekan butang subscribe, yang tekan like, yang komen. Terima kasih. Bagi kamu yang belum, saya mohon merayu kan ni. Tak apalah, merayulah, tekanlah butang subscribe kerana ia percuma dan dapat memberikan saya semangat untuk membuat konten yang lebih berkualiti. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, semua anggota kabinet diarah untuk berjimat, kata Anwar Ibrahim 26 November 2022 10.34 minit malam. Semua anggota kabinet yang bakal dilantik tidak lama lagi diingatkan supaya tidak membazirkan wang kerajaan bagi perbelanjaan yang tidak perlu. Ini barulah betul. Terutama untuk kerja baik pulih pejabat masing-masing, tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau masih lagi selesa di dalam pejabat, okeylah. Susah apa lagi, mau cantik-cantik sangat buat apa? Kecuali mungkin kerana ada menteri-menteri dari luar, ada penguasa-penguasa dari luar yang perlu datang. Tapi yang penting sudah kemas cantik, dapat membawa imej yang baik kepada negara, sudahlah, cukuplah. Tak payahlah ubah lagi kalau tidak perlu. Perdana Menteri berkata anggota kabinetnya juga diingatkan supaya tidak menggunakan peruntukan kerajaan bagi kemudahan peribadi. Sebaliknya, ia perlu diutamakan bagi mengatasi lonjakan kos sara hidup yang dihadapi rakyat pada ketika ini. Beliau yang juga mengumumkan tidak akan mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri, antara lain menasihati bakal anggota kabinet supaya sentiasa berjimat cermat dengan lebihan peruntukan itu perlu dipulangkan kepada golongan susah. Katanya, kalau boleh jimat sama ada RM100, RM1,000 atau RM10,000, ia boleh dipulangkan kepada golongan susah, katanya. Amalan dari dulu, katanya, apabila setiap menteri berpindah atau ditukarkan, akan guna RM300,000 hingga RM500,000 untuk baik pulih pejabat, termasuk membeli kerusi dan meja cantik, katanya. Tambahnya, saya sendiri sudah pulangkan kereta dengan nombor pendaftaran BEM 1 yang digunakan sebelum ini. Selain akan gunakan kereta sedia ada saja. Dan syaratnya tidak ada pembelian baru daripada pejabat Perdana Menteri PMO. Ini barulah Anwar Ibrahim. Tambahnya lagi, ini juga termasuk juga laporan mengenai kerosakan kapet di PMO. Saya sudah arahkan supaya ia dibaiki dan disyaratkan supaya tiada pembelian baru. Ini adalah mesej kepada pimpinan kementerian dan jabatan lain supaya ingat bahawa dalam keadaan sekarang kita patut mulakan budaya baru, katanya. Beliau yang juga adalah ahli Parlimen Tambun berkata demikian pada satu sidang media selepas majlis doa solat hajat, kenduri kesyukuran dan doa selamat di Masjid Ashabus Solihin dekat sini malam ini. Sementara itu, Anwar berkata beliau sudah mengarahkan supaya mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara 2012 diadakan bagi membincangkan isu lonjakan kos sara hidup dihadapi rakyat pagi esok. Katanya mesyuarat itu perlu diadakan segera. Berikutan terdapat keperluan mendesak berhubung isu berkenaan dengan ia dijangka mampu menyelesaikan beberapa pelan tindakan segera dan jangka panjang bagi mengatasi masalah terbabit. Katanya, esok kita khusus untuk dengar laporan dan langkah untuk mengatasi isu kos sara hidup. Tetapi saya lebih mahu dengar tindakan yang boleh meleraikan masalah ini dengan sebahagiannya dalam keadaan segera maupun panjang.
Tambahnya lagi, saya sudah panggil dan pegawai sedia hadir mesyuarat bes biarpun esok adalah Ahad. Kos sara hidup ini terlalu menekan dan saya tak mahu tangguh. InsyaAllah kita akan mengambil beberapa tindakan segera sekadar yang kita mampu bagi mengatasi isu ini, katanya. Tambahnya, saya juga syukur dan berterima kasih kepada kepada pedagang kerana menyediakan bekalan telur dan minyak masih mencukupi. Ini sekurang-kurangnya langkah awal yang boleh meringankan beban rakyat, katanya dalam ucapan tersebut. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Wow. Ini memang betul-betul mengejutkan. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe di dalam channel saya, sehingga channel saya sudah menjangkau 238,000 subscriber. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong. Terima kasih yang sudah subscribe, bagi komen. Bagi kamu yang belum lagi, saya mohon supaya kamu tekan butang subscribe, kerana tekan butang subscribe itu percuma dan boleh membantu saya untuk membuat konten yang lebih berkualiti. Terima kasih diucapkan, terima kasih dan terima kasih. Ada satu kenyataan yang amat mengejutkan daripada Syahidan Kasim. Wow, tega dan beraninya. Tapi biasalah, kita negara demokrasi, boleh cakap apa saja. Yang penting jangan salah undang-undang. Jangan menghasut, jangan memfitnah, jangan buatlah yang salah. Yang lain suka hati le. Kerajaan pimpinan PH tidak akan kekal lama, kata Syahidan. Betulkah? Betulkah? Kerajaan persekutuan yang diketuai oleh Pakatan Harapan PH yang memilih bekerjasama dengan parti dengan jumlah kerusi yang sedikit tidak akan kekal lama, kata Syahidan Kasim. Bekas pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perlis, Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, Perikatan Nasional PN tiada dasar, no Anwar, no DAP, seperti UMNO. Tetapi PH tetap bekerjasama dengan Barisan Nasional BN dan juga UMNO. Apabila mereka memilih untuk bekerjasama dengan parti yang mempunyai jumlah kerusi yang sedikit, kerajaan ini tidak stabil dan tidak akan kekal lama, katanya di sini pada hari ini. Sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, merujuk kepada kenyataan daripada Istana Negara pada hari ini, Anwar perlu membuktikan beliau memperoleh sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat bagi melayakkan beliau dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Okey, jadi berita ini diambil daripada biharian.com.my bertarikh 24 November. Rupanya ini throwback. Menurut Muhyiddin, pada 20 November 2022, iaitu sehari selepas pilihan raya diadakan, Presiden Parti dititah mengemukakan cadangan pembentukan kerajaan gabungan dan menamakan seorang Perdana Menteri yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Beliau yang juga ahli Parlimen Paguh berkata, PN menghantar surat daripada PAS, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat yang menyatakan persetujuan untuk membentuk kerajaan gabungan bersama PN. Turut dihantar ke Istana Negara ialah 114 surat akuan ahli-ahli parlimen yang menyatakan kepercayaan tanpa syarat kepada saya untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi apa yang terjadi mungkin bukan itu yang dilihat oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Saya terus terang, sebagai admin The Twin TV, saya 100 juta % lebih percaya kepada Agong daripada mana-mana ahli politik di negara ini. Saya percaya 100 juta % kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong daripada mana-mana ahli politik di Malaysia ini. Apapun keputusan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, pada pendapat saya, itulah yang terbaik dan itulah keputusan muktamad. Jangan dipersoalkan lagi kerana Seri Paduka Baginda membuat keputusan itu bukan bersendirian, tetapi itu dibuat bersama dengan nasihat perbincangan dengan
ke bawah duli Yang Maha Mulia Majlis Raja-Raja Malaysia, Majlis Raja-Raja Melayu Malaysia. Jadi mau apa lagi? Jangan persoalkan lagi. Jangan sampai kita seolah-olah derhaka kepada Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.